On dah, on dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Try suara entah. Testing 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Ada suara anak tak? Oh. Panggil apa entah nama? Amin. Amir. Amir. Testing 1 2 3. Suara saya okey dah ni? Suara dengar tak suara saya? Moderator. Suara saya masuk dah. Ustaz, suara nak tak masuk juga. Saya rasa Amir tak mandi hari ni kot. Mandi benda tu Ustaz. Besar masuk tu. Itu dia. Kita gile lah. Agak pakai mic ni je lah. Pakai mic ni sutik, kita gile-gile lah. Sutik lah. Agak pakai mic ni je lah. Pakai mic ni sutik, kita gile-gile lah. Kita nak start semula ke macam mana Ustaz? Okey, Urustia ada okey ke belum? Boleh kita mula balik? Boleh Bunyi dah ha? Cuba dengar di telefon. Bunyi dah? Dan sahabat, insyaAllah sahabat-sahabat penonton, kita nak kepada respon kepada sahabat penonton sama ada dah okey ke belum. Dan insyaAllah kita akan mula balik insyaAllah sekali lagi. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa namala amma ba'. Alhamdulillah, kali ini insyaAllah kita berada dalam Salam Cik-Cik Sembang Da'i, Santai Da'i. Dan insyaAllah bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang Al-Idrus. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz, kita akan kupas beberapa topik insyaAllah. Dan untuk makluman saudara dan sahabat-sahabat penonton, program kita dianjurkan oleh Duat Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu dan kerjasama UPDI, Unit Penerangan Darul Iman. Dan insyaAllah sekarang ini kita berada di tempat kita Paya Bunga Hotel. Baik, insyaAllah kita masuk topik perbincangan kita. InsyaAllah dalam keadaan kita santai, insyaAllah santai kita ada perbincangan yang kita selesaikan insyaAllah, iaitu berkenaan dengan merdeka dan hijrah. Sebab Ustaz, kita tiap-tiap tahun kita menyambut merdeka. Namun pelbagai erti ataupun makna orang pandang berkaitan dengan merdeka ini. Oleh demikian Ustaz, insyaAllah, apa maksud sebenarnya kemerdekaan? Sama ada di sisi Islam ataupun pandangan-pandangan ulama ataupun sebagainya berkenaan dengan kemerdekaan yang hakiki, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah bagi respon. Dekat Telemong kata clear. Ahmad Zuhad, alhamdulillah. Safwan, terbaik doa, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang, tolong tulis di ruangan komen, suara saya ni jelas ke tidak? Terima kasih. Marang clear, Nurul Rohaida.
Alhamdulillah. Drawbridge clear. Ada kata drawbridge clear Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Jadi pada yang sedang menonton, teruskan share. Moga-moga majlis ilmu yang kita anjurkan ini mendapat manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga, insya-Allah. Jadi Ustaz tanya tadi tentang merdeka Ustaz. Kita nak bincang merdeka dulu ke kita nak bincang bab ma'al hijrah dulu? Merdeka dulu. Merdeka dulu. Bila cerita bab merdeka, dan alhamdulillah, PB Hotel. Tengok ni. Dengar molek ni. Baca hak Safwan kata, air ustaz kena tambah tu. Ini saya sokong. Boleh. Nak tambah boleh, mai ambil. Apa ni, Amir PB Hotel. Alhamdulillah, kita bersiaran di Paya Bunga Hotel. Duduk tepi kolam, belakang kita boleh tengok pemandangan drawbridge. Alhamdulillah. Okey Ustaz, bila kita nak bincang bab merdeka, sebut perkataan merdeka. Ada orang dia bila sebut merdeka, dia faham merdeka ni penjajah keluar dari negara dia. Itulah merdeka. Bila penjajah keluar, merdeka. Ada orang yang dia faham bila sebut istilah merdeka ni kena perang. Perang, habis perang, merdeka lah kita. Ada orang yang dia faham merdeka bila isteri dia balik kampung mak mertua. Jadi dia seorang dia merdeka. Ustaz dah gitu lah. Tak lah. Kalau orang sekolah, dia rasa bila dia lepas periksa Ustaz, dia lah habis periksa habis dah, merdeka, habis SPM apa semuanya. Okey. Jadi apa sebenarnya pandangan Islam berkenaan dengan merdeka? Saya selalu kalau cerita bab merdeka, khutbah ke kuliah ke, saya suka mengambil ungkapan yang disebut oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Rub'i bin Amir. Bila cakap bab kemerdekaan ini, dalam satu peperangan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, perang nama dia Al-Qadisiyah, Ma'rakah Al-Qadisiyah. Jadi dalam perang ini Rub'i bin Amir dipanggil untuk bergadap dengan Maharaja Rom, ketua tentera musuh lah masa tu. Jadi dia duduk dalam kemah raja, kemah walaupun masa perang, tapi di tempat yang istimewa tempat dia duduk. Dia pun panggil wakil tentera Islam. Lalu hak mari yang datang menghadap ialah seorang sahabat Nabi yang bernama Rub'i bin Amir. Bila Rub'i bin Amir datang, masuk menghadap Maharaja Rustum, dia tanya, apa tujuan kamu berperang dengan kami ni? Kamu susah payah mari berperang dengan kami ni apa? Lalu dijawab oleh Rub'i bin Amir radhiyallahu anhu, oleh sahabat Nabi tadi. Dan jawapan dia inilah yang saya rasa takrif merdeka yang sangat menarik pada pandangan Islam. Apa takrifnya? Dia kata, Allah bta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah utuskan kami ni untuk kami berjuang, untuk kami nak bawa manusia keluar daripada penghambaan sesama manusia, sesama makhluk, kepada hanya menghambakan diri kepada Allah. Tu merdeka Ustaz. Dia tak takut ke makhluk, dia tak takut ke ancaman manusia, tapi jiwa dia merdeka. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada penghambaan sesama manusia kepada menghambakan diri hanya kepada Allah. Itu merdeka. Dan yang kedua, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Untuk aku merdekakan manusia daripada sistem-sistem yang zalim kepada sistem Islam. Itu merdeka. Maknanya kamu duduk di bawah sistem yang adil, sistem yang dianjurkan oleh Allah yang mencipta manusia. Jadi kamu bebaskan diri kamu
daripada sistem-sistem yang zalim. Ekonomi, masyarakat, kekeluargaan, sistem yang zalim, hiburan, kepada sistem Islam yang adil, yang harmoni, yang sejahtera. Itu merdeka. Dan satu lagi kata Rub'i bin Amir, wa min dhiqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Putera kerinduan. Oh, Syauqi. Masya Allah. Ya Ustaz, iyalah Syauqi. Inilah sebenarnya terjemahan kemerdekaan kalau ikut Islam. Mana kalaulah kita ada di sebuah negara, penjajah keluar, tetapi pemikiran penduduk negara tu sama dengan hak penjajah nak, cara hidup, agama, budaya ikut kaedah penjajah lagi, kat mana merdeka? Jadi bila takrif Rub'i bin Amir ni sangat cantik. Dari segi akidah, hanya menghambakan diri pada Allah. Dari segi kehidupan, keluar daripada sistem yang zalim. Dan pemikiran, jangan mikir dunia ni saja, mikir di dunia hingga ke akhirat. Di sinilah makna kemerdekaan yang hakiki yang dibawa oleh para sahabat Nabi, kesan daripada dakwah dan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan kefahaman sebegini. Jangan lupa hak sedang menonton tu share. Tekan butang share. Moga-moga majlis kita dimanfaatkan insya-Allah. Silakan. Subhanallah. Satu pentarifan yang sangat jelas dan sangat merangkumi daripada segi aspek akidah, segi aspek perundangan untuk diri kita sendiri, dan dari segi view kita, cara fikir kita. Baik Ustaz, dan sahabat-sahabat, insya-Allah kalau ada soalan nak diajukan boleh tanya direct dalam ni, insya-Allah. Mungkin saya akan tanya kepada Ustaz terus. Baik, sekarang ni Ustaz, saya tertarik dengan ibadatil ibad ila ibadatillah. Orang hari ni pukul 7 sepatutnya bergegah-gegah nak menuju ibadatillah, tapi terbelenggu dengan ibadatin ibad. Cerita benda Ustaz sekarang ni, sekarang 7 hari mencintai mu 2, subhanallah. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi ke 7 garis Ustaz? Pukul 7 malam. Nah, kalau tengok yang ada, saya tertarik dalam satu posting tu, kalau pukul 7 sampai pukul 8 view tu hampir 200,000 orang dah pakat tengok cerita 7 hari mencintai mu 2. Tapi kalau view kuliah maghrib 2 orang, 3 orang. Adakah Ustaz, saya nak tanyalah dah, alang-alang ni, kita tunggu sahabat yang bertanya, macam mana kita nak kaitkan kalau merdeka saja, maksudnya macam saya sebut tadi lah, tapi ia faham mereka saja, tidak ada penghijrahan. Sebab topik kita merdeka dan hijrah. Saya lebih rasa mesti kena ada penghijrahan untuk merdeka. Betul tak? Kena berhijrah untuk merdeka. Macam mana ni nak berhijrah untuk mencapai kemerdekaan yang Ustaz sebut tadi? Ingat Ustaz nak tanya macam mana nak suruh view kuliah maghrib lebih ramai daripada view drama. Tu kena hijrah juga Ustaz. Tu kena hijrah juga. Itu silap kita Ustaz. Allahu akbar. Kita yang buat jadi tak menarik. Ya, betul. Kan? Kita tak boleh nak salah ke masyarakat. Sebab bila drama dia buat benda tu jadi menarik. Jadi kita para pendakwah, kita tak boleh nak salah orang. Kita beri benda, kita nega tak laku, kita tak boleh salah orang pergi kedai sana. Sebab kedai tu makanan dia sedap, dia pandai layan orang, ada parking senang. Jadi kita kena check kita ni Ustaz. Apa orang tak hijrah Ustaz dulu. Ya, sebab apa orang tak minat hak kita? Sebab presentation kita, sebab kesungguhan kita tak bagaimana orang buat drama. Allahu akbar. Benar tu. Mungkin ada orang kata orang buat drama ni dia boleh pitih Ustaz. Kita boleh pahala je. Kita patut boleh pahala, kita lagi semangat awak kerja. Allahu akbar. Ya, memang menjadi cabaran. Memang menjadi cabaran hiburan dengan dakwah. Jadi Jadi kita kena cuba usahakan bagaimana supaya orang jadi seronok.
Orang jadi minat kepada Islam. Orang bukan sahaja hijrah. Kita cakap hijrah daripada Allah, daripada hamba pada Allah. Hijrah juga daripada tak minat perkara agama kepada minat. Itu menjadi tanggungjawab kita, Ustaz, untuk kita fikir, kita kaji dan kita ambil tindakan. Dan memang kita berada pada zaman, tambah lagi sekarang musim-musim pemulihan wabak COVID ini tak selesai sepenuhnya lagi. Masing-masing berhadapan dengan cabaran masing-masing. Yang bisnes, yang bekerja, masing-masing ada cabaran, Ustaz. Jadi sekarang ni yang paling utama, manusia berfikir macam mana dia orang nak survive, macam mana dia orang nak meneruskan kelangsungan kehidupan. Maka di celah-celah itulah kita peranan sebagai pendakwah. Kita kena terus sampaikan mesej kita. Kita kena terus membimbing masyarakat supaya dalam masa dia ni nak cari rezeki, dalam masa nak kelangsungan hidup, dia juga jaga halal haram. Dia juga jaga penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu cabaran. Dan memang ini kita bercakap bab reality. Kalau bab perancangan musuh-musuh Islam yang selalu nak melalaikan orang Islam, kalau bab berkenaan dengan golongan munafikin yang selalu cuba merosakkan kesatuan umat Islam, ini pun cabaran yang hebat. Ini pun cabaran. Ini nikmat. Sekarang ni nikmat datang, bukan cabaran. Sampai pula. Mari tengok tu tengok live ni. Mari duduk kat ustaz sikit. Ni. Biar nampak. Terima kasih Wak Riai. Say hi. Aja kata hi sekali. Nampak nak ni biar nampak. Tunduk sikit. Ni tunduk sikit. Kita. Terima kasih atas. Bagus. Tengok macam je tahu-tahu je Ustaz. Kita tengok dahaga. Bismillah. Ya Allah. Tengok je lah. Tengok dah dahaga. Menonton dahaga. Cakap dahaga. Menonton pula dah. Jadi gitu. Kita kena faham. Sekarang Ustaz, kalau kita bercakap bab hijrah, kita kena hijrah dulu Ustaz. Ni golongan Ustaz ni. Ya, kita kena hijrah. Macam mana kita nak sesuaikan dakwah kita dengan zaman sekarang, teknologi, masyarakat, suasana orang yang sedang berhadapan dengan dugaan hidup. Kita kena faham mad'u untuk kita sampaikan dakwah yang terbaik, yang sesuai. Macam doktor lah, dia kena tahu penyakit. Barulah dia boleh beri rawatan yang terbaik. Hijrah. Dan begitu juga kepada masyarakat. Kita tercabar sekarang. Kalau dulu masjid-masjid kita banyak majlis ilmu. Sekarang ni ada majlis ilmu tetapi ada SOP. Mungkin ada protokol kaedah-kaedahnya yang mungkin tidak selesa sebagaimana sebelum ni. Di sinilah Allah sedang uji kita. Siapa yang bersungguh nak cari ilmu? Siapa yang bersungguh nak cuba walaupun dalam susah hidup, dia nak mencari keredaan Allah. Dan orang beriman, sifat mereka ini, mereka sentiasa mencari hikmah, Ustaz. Di sebalik apa yang berlaku, mereka cari hikmah. Apa hikmah ni? Saya jatuh sakit, apa hikmahnya? Suami saya meninggal, apa hikmahnya? Wabak yang sedang berlaku, apa hikmahnya? Ini orang yang ada jiwa merdeka. Walaupun dia ada masalah, dia hadap masalah, dan dia mencari hikmah-hikmah Allah di sebalik apa yang berlaku tu. Allahu Akbar. Ya, saya boleh kok beberapa perkara apa yang Ustaz saya sebut tadi berkenaan dengan hijrah untuk merdeka. Pertama, dari segi golongan ugamawan, terlebih bagi pendakwah macam kita Ustaz, mesti kena ada hijrah supaya, sujud ayat saja Ustaz, membumikan ayat langit. Allahu Akbar. Sebab ramai di kalangan kita, ustaz bukanlah kita bukan nak sebut mana-mana asatizah, kita hormat kredibiliti dia. Namun ramai di kalangan kita, mungkin saya pun nauzubillah min zalik, mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang kita asyik panggil syok sendiri dalam ilmu ataupun ayat-ayat langit, maknanya daripada Quran lah. Maknanya kita share, sedangkan masyarakat yang mendengar tidak membumi pun apa yang disampaikan oleh para asatizah. Maka hijrah untuk para pendakwah, sebab kita sekarang ni anjuran kita adalah duat, Akademi Didik Ulama Amili Terengganu.
berbincang berkaitan dakwah. Seorang pendakwah mesti membumikan ayat langit, Ustaz, insya-Allah. Itu hijrah dari segi pendakwah. Dan hijrah pula dari segi untuk orang awam mesti bersangka baik, tim positif dan mencari hikmah. Itu daripada Ustaz. Nak mudah faham, mesti kena ada satu sikap nak belajar sokma di mana saja, still lagi nak belajar walaupun sibuk kerja, ada keinginan nak tahu ilmu agama, nak ambil tahu apa kata Allah, apa kata Nabi. Betul tak Ustaz? Baik, insya-Allah. Tapi kalau kira Ustaz, bagi pandangan saya lah, sebenarnya beberapa penghijrahan dah yang berlaku di dalam suasana merdeka di negara kita. Betul tak Ustaz? Kalau sebelum-sebelum ni, bila hari merdeka, orang akan ingat adanya konsert merdeka, ada nyanyi-nyanyi yang daripada wanita, akan bercampur bau sekali lelaki puan. Tapi perjuangan para asatizah, sebab kemenangan merdeka mesti mulakan perjuangan. Perjuangan asatizah dah ubah dah. Betul tak Ustaz? Daripada konsert, kita ada option yang kedua. Ada daripada konsert, kita tukar pada solat hajat dan ada forum merdeka. Saya nak tanya pandangan Ustaz lah. Bagaimana pula kalau kita nak menjadikan masyarakat yang merdeka? Para asatizah sebelum ni dah berjuang untuk nak, orang panggil apa, nak membina option yang kedua. Tapi peranan masyarakat nak jadi masyarakat yang merdeka, lagu mana pula Ustaz? Bila sebut berkenaan dengan peranan masyarakat, peranan bila sebut masyarakat ni, ia merangkumi banyak. Merangkumi keluarga, kerajaan, kejiranan. Oh, ada orang kata sini, Nazihah Yasin kata 2 gelas dah Ustaz. Oh, sedap sungguh air hotel Paya Bunga ni. 2 gelas. Jealous lah tu, kata 2 gelas tu orang minum tu. Ustaz Hamzah ada tengok juga. Ustaz Hamzah ngah tengok juga ni. Debor kita Ustaz Hamzah Tok Guru tengok ni. Alhamdulillah. Yang moderator tadi berkenaan dengan peranan masyarakat. Ya Ustaz, memang dia daripada kita, kalau skop yang paling kecil dalam rumah, keluarga, kejiranan, kampung, pemimpin negeri, pemimpin negara, semuanya perlu memainkan peranan dalam kita hijrah kebaikan, untuk kita sama-sama bergerak seiring. Dia kalau mak ayah je sungguh, dalam rumah tu okey dah. Tapi bila keluar, ada pula hiburan yang melampau, ada ancaman dan sebagainya. Maka dia payah nak berjalan dengan sempurna. Siapa pula ai? Masya Allah, barakallah. Kahwin tak lagi? Kahwin tak lagi ni? Zuhilmi ni, nama Zuhilmi ni. Tak kahwin lagi? Tak, ya Allah. Bagus kalau boleh buat natu ni. Atau air sokmah. Bagus, terima kasih. Ustaz kahwin dah? Kahwin dah. Kalau nak buat natu pun boleh juga ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Mi. Tak baru tepi kolam Katil pula. Tak dengar suara Ustaz. Jadi kena gilir mic. Jadi alhamdulillah. Terbalik pada cerita kita. Memang Ustaz, peranan semua kena mainkan peranan. Keluarga, masyarakat, kerajaan, pihak-pihak yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebab itu kita nak cuba apply, kita nak cuba realisasikan takrif Rubai bin Amir tadi, supaya bila masing-masing berfikir tentang ubudiyah kepada Allah, daripada penghambaan sesama makhluk kepada penghambaan sama Allah, maka mak ayah, keluarga akan membentuk keluarga atas dasar ubudiyah. Orang hak kerja, dia kontraktor ke, dia engineer ke, dia orang bisnes ke, dia meletakkan semua itu sebagai penghambaan diri kepada Allah. Dan sudah pasti bila dia letak asas penghambaan diri pada Allah, sudah pasti dia akan ada kira dosa pahala Ustaz. Segala kerja buat dia akan ada kira dosa ke pahala. Segala kerja buat dia akan fikir hari akhirat ni. Orang putih sebut begin with the end in mind. Orang putih sebut kena bermula dalam kepala kita dengan perkara hujung tu. Apa hujung-hujung kita nak masuk syurga lah.
Dari situ bila masing-masing ada mentaliti dipanggil akhirat. Akhirat punya mentaliti akan menyebabkan segala tindak tanduk dia menjurus ke arah mencari keredaan Allah. Tapi benda ni bukan senang, Ustaz. Bukan senang. Dan alhamdulillah adanya teknologi sekarang. Orang duduk jabat boleh dengar ni. Ada orang tengah duduk siap nak masak makan tengah hari, ada dengar juga. Ada yang maknanya pelbagai. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk kita sampaikan dakwah. Dan kita harap yang sedang menonton ni pun tolong share. Ini pun cara. Kalau dulu kita ajak orang pergi masjid, mari pergi masjid. Sekarang ni tekan butang share je. Share. Ada yang tulis ni. Ni. Share dan like and share. Otai Hong Leong Bank. Kan? Ni. Dia tulis ni. Allah, air lain pula. Sedap air Ustaz. Yelah. Ini kolam sedap lagi. Gitu Ustaz. Allahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Betul. Memang di dalam proses nak merealisasikan orang panggil ta'arif kemerdekaan mengikut Rubai bin Amir, mesti masyarakat tak kira daripada sekecil-kecil masyarakat, yang ni dalam keluarga, suami isteri, sehinggalah sebesar-besar masyarakat bernegara, mesti kena ambil peranan. Yang pastinya mesti ada berlaku perubahan namanya hijrah supaya mencapai kepada kemerdekaan jiwa. Dan insya-Allah Ustaz, ialah kita sebut tadi, nak membumikan, nak menjejak apa tindakan. Tadi kita dah faham bahawa merdeka mengikut Rubai, ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada kita menghambakan manusia kepada hamba pada Allah. Maka apa tindakan ataupun macam mana kita nak tahu bahawa penghijrahan kita itu betul ke tidak? Nak cek lagu mana? Adakah dengan cara dengan kuliah saja ke? Sebab dengan kuliah dia memberi inspirasi, tapi dengan lepas dengan kuliah tidak apa hasil, tidak ada apa tindakan, tak jadi juga hijrah, betul tak? Maka apa orang panggil apa? Apakah tindakan supaya nak berhasilkan penghijrahan yang sepatutnya? Kena buat benda makna kata. Silakan Ustaz. Ada dia ni kata serok bunyi saya seduk air. Air sedap dengan air pom. Jadi kata apa benda kita buat tadi Sahab. Sebab tu kita tak cukup dengan hanya ceramah majlis ilmu pada masyarakat. Masyarakat perlu macam mana dia, persoalannya macam mana nak istiqamah. Kan? Mungkin kita faham dah, kita kena hijrah. Kita faham dah kena bersih daripada perhambaan daripada makhluk pada perhambaan daripada Allah. Kita faham dah benda tu. Tapi macam mana supaya kita boleh terjemahkan benda ni dalam kehidupan? Ustaz kata tadi membumikan. Menterjemahkan dalam kehidupan. Antaranya kita kena berterusan. Berterusan yang pertama, kalau ada majlis-majlis ilmu, dia kena berterusan majlis ilmu ni. Cari. Alhamdulillah masa PKP baru ni, saya, ialah hikmah PKP. Kita buat tiap-tiap hari, kita buat live. Kita buat live di fanpage saya, kita buat. Kita dapat feedback Ustaz. Adanya masyarakat kita, dia beritahu. Dia kata, Ustaz, saya selama ni kerja, balik kerja petang lewat letih, makan, tengok TV, main dengan anak, tidur. Saya tak sempat nak pergi dengar kuliah-kuliah di masjid. Jadi bila PKP wabak ini, saya tak pergi kerja. Bila tak pergi kerja, dia duduk scroll Facebook. Bila saya duduk scroll Facebook ni, saya jumpa kuliah-kuliah live. Kalau di Terengganu ni, Ustaz K kita, Ustaz Kamarul Zaman, pagi ada, petang ada, Updi pun ada buat, ni Duat pun buat, ada masjid-masjid yang buat live. Jadi dia kata, saya tak ada kerja 2 bulan, jadi saya duduk scroll Facebook, saya jumpa kuliah-kuliah live. Seronok pula dengar, dia kata. Bila seronok, saya mula cari. Saya duduk cari. Dan alhamdulillah, dia mula minat. Tapi kita tak cukup sekadar dengar kuliah. Kita kena cari pula kawan-kawan Ustaz. Kita kena berada dalam circle, duk bergaul kawan-kawan hak jenis minat pada agama ni. Ini pun akan bantu. Kadang-kadang kita faham dah, tapi kita duduk seorang itu, lama-lama dia jadi mambai, jadi malah balik. Sebab
kita seorang. Jadi kena yang kedua, selepas dengar majlis ilmu, kena cari kawan-kawan. Kena bergaul, kena beraktiviti. Betul lah sekarang ada SOP lah sikit. Patuhi SOP, itu untuk kebaikan semua. Tapi bila kita bergaul, beraktiviti, ini juga akan membantu kita untuk istiqamah. Di samping sudah pasti, jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala beri kekuatan pada kita. Wallahu a'lam. Subhanallah. Tadi Ustaz dah kongsikan kepada kita 3. Paling tidak hadirin sidang penonton yang bersama dengan kita, habis daripada perbincangan kita hari ini, paling tidak tuan-tuan boleh 3 ni tak apa dah. Yang pertama adalah istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ikutlah lagu mana sekalipun, dan moga-moga dengan kita berusaha, bila kita berusaha, Allah Ta'ala jalan lagi, Allah buka jalan lagi supaya lebih celek insya-Allah. Pertama, istiqamah dengan ilmu. Betul Ustaz? Yang kedua, mesti duduk dengan orang yang surrounding ataupun orang yang positif, orang yang betul. Sebab kita tak tahu, kemungkinan bila kita bersama dengan orang yang betul, Allah Ta'ala perbetulkan. Sebab kadang-kadang rezeki Allah Ta'ala atur dengan pertemuan dengan orang yang betul. Maksudnya yang kedua, cari kawan, sahabat, suasana yang baik, suasana yang positif. InsyaAllah moga-moga memberikan positif pada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah doa. Macam saya sebut tadi, adalah dengan kita berdoa. Dengan cara selepas solat ataupun setiap perjalanan pergerakan kita, kita doa, kita mengadu pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Baik Ustaz, kita sebenarnya duk tunggu-tunggu soalan daripada penonton kita ni. Sahabat-sahabat penonton, jika ada soalan yang nak ditanya, nak dituju kepada Ustaz, sila tulis. InsyaAllah saya akan tanya direct kepada Ustaz, insyaAllah. Dan kalau kira sekarang ni, Alhamdulillah, share kita ni lebih kurang 130 orang dah. 140, hampir 140 share dah, insyaAllah. Dan sebelum kita nak minta penggulungan daripada Ustaz lah, saya ada tunggu-tunggu soalan daripada tuan-tuan. Baik, yang okey, ni ada soalan juga, insya-Allah. Alhamdulillah, daripada Safwan Iwan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, soalannya macam mana kita nak jadikan kata-kata yang negatif atau buruk sangka kawan-kawan terhadap saya, macam mana kita nak berdepan dan macam mana nak bangkit semula? Minta penjelasan daripada Ustaz, insya-Allah. Soalan dia Ustaz, orang duk kata pada dia kata-kata negatif menyebabkan dia down. Lagu mana nak bangkit semula daripada rasa jatuh itu, nak bangkit semula? Lagu mana kita nak buat, lagu mana Ustaz? Dipersilakan. Kalau ada orang nak down kita, maknanya kita up dah tu. Kalau ada orang nak down kita, maknanya kita tengah up dah tu. Baru nak up. Dah ataupun kita dah up dah. Lepas tu ada orang nak tarik. Jadi bagus soalan Iwan ni, Safwan ni. Biasa sebenarnya dalam kehidupan ni, ada semua jenis dengki kita Ustaz. Ada semua dalam apa bidang sekalipun. Kalau kita orang bisnes, memang lumrah akan ada je hak dengki tu. Allah akbar, ya betul. Kalau kita bahkan dalam hidup berkeluarga pun ada juga hak dengki. Lagi sedih lagi, dalam bab dakwah pun ada juga hak dengki. Kalau kita cakap hal politik, itu lagi banyak pendengki-pendengkinya. Sebab manusia hak paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna, baik. Pun ada orang hak dengki ke dia. Pas kita hak banyak kekurangan ni, tak pelik kalau ada orang dengki. Kita kena faham dulu benda tu yang pertama. Kemudian Safwan tanya tadi, memang dia kalau orang hak jenis layan ke Facebook, petua dia jangan baca komen. Tua je jangan baca komen. Terutamanya kalau komen-komen kita tahu dah pendengki kita. Kadang-kadang kita buat program tepi kolam, kalau jenis dengki, mai kolam dia learning, mai hotel saja dia learning, lu surah buruk je hak dengki. Jadi kalau kita baca, kita akan jadi down, lemah semangat. Kalau orang bisnes,
Dia perli kita. Oh, bismillah salah ni. Tak jawab dah telefon saya. Dia WhatsApp tak reply. Allah. Jadi kita kalau kita layan, kita baca, kita akan semakin lemah semangat. Sepatutnya kita kena kesiang kepada hak jenis dek kita siang kamu. Siang ke dia. Sebab dah lah dia tak boleh hak kita boleh. Lepas tu dia duduk sakit hati kita pula. Memang ini lumrah yang berlaku dalam kehidupan. Kemudian kalau itu dari segi tindakan kita, laginya lebih baik kalau ada orang hak jenis bercakap. Ustaz kadang-kadang dia tak komen dalam Facebook, tapi kalau jumpa dia, kalau jumpa dia memang dia bahan kita rapat G Ustaz. Tak usah jumpa kawan jenis gini. Elakkan daripada berjumpa dengan orang-orang hak bawa benda negatif ni. Elakkan. Baik kita cari, kita buat kerja kita, ataupun kita cari kawan-kawan yang lebih beri motivasi lagi pada kita. Kan? Jadi elakkan. Positif. Di kalangan circle, di kalangan kawan-kawan yang positif. Dan sudah pasti kita banyakkan juga baca qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq ini ujung sekali ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Aku minta berlindung daripada orang-orang yang dengki bila mereka itu dengki. Wallahu alam. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Dan ya, macam saudara Safwan tanya tadi, macam Ustaz sebut bahawa Nabi SAW sendiri pun yang sempurna, yang hebat, itu pun ada orang dengki. Tapi saya nak kongsilah untuk kita semua, sahabat-sahabat yang penonton, bahawa kalau Nabi, setiap masalah yang Nabi hadapi, Nabi akan baca benda. Nabi akan rujuk siapa? Nabi akan rujuk Al-Quran Al-Karim. Nabi sedih, contoh dalam surah Wadduha. Kita ingat Wadduha ni cerita pasal matahari, betul tak? Wadduha cerita, kalau kita sama-sama tadabbur, Wadduha dia cerita tentang kebangkitan selepas jatuh. Ini untuk saya kongsikan kepada Safwan. Nanti cari balik semula surah Wadduha dan kita tadabbur dan tazakur surah Wadduha. Bayangkan Nabi SAW, ada orang duk perli Nabi. Dalam asal asbabun nuzul surah Wadduha. Nabi ada orang kata ke Nabi, sebab biasanya Nabi SAW dapat sokma wahyu. Tapi jika mana ada beberapa hari Nabi tak turun, tak dapat wahyu, maka orang ada gelak Nabi. Dah mana tak dapat wahyu? Mu ni betul ke tidak? Bayangkan orang kata lagu tu, sedih Nabi. Nabi rasa down sekejap. Orang duk kata kepada dia. Tapi Allah Ta'ala sayang. Itu Allah Ta'ala dengan Nabi. Kalau kita, Allah sayang kita, tolong balik Quran. Balik baca Quran. Kita macam mana Allah Ta'ala orang panggil apa, memotivasikan Nabi. Wadduha wallaini idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Wadduha. Maksud wadduha hadirin? Kita nampak wadduha tau. Wadduha dengan arti kata terbitnya matahari selepas gelap. Maksudnya benda akan ada sirna harapan selepas kegelapan. Nampak? Wadduha, tidak ada malam yang sentiasa malam, akan ada siang. Dan siang tak akan selamanya siang, akan ada malam. Itu kalau kita nampak, kalau kita tadabbur betul surah Wadduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata ke Nabi, Muhammad, aku tidak tinggalkan kamu, tidak biarkan kamu seperti mana mereka kata. Itu Allah Ta'ala berkata dengan Nabi. Tapi tadabbur untuk kita, kita kena sebut, orang dok kata kita, kita kena sebut hati kita bahawa Allah ada bersama dengan kita. Macam saya sebut tadi, bahawa motivasi kita yang paling best adalah Al-Quran. Sebab apa Ustaz? Al-Quran adalah syifaul linnas, penawar pada kita. Baik, ada soalan lain ke? Baik, insya-Allah. Ini ada soalan yang kedua. Minta pandangan daripada Encik Engku Khairun Nisa. Baik, merdeka tetapi terbelenggu. Kita hamba Allah yang merdeka tapi masih belenggu dengan belitan dan cengkaman nafsu. Minta Ustaz bagi tips sikit bagaimana nak merdeka daripada nafsu dan sisi diri yang buruk. Dipersilakan Ustaz. Macam mana? Bila tanya tentang diri, macam mana kita nak merdekakan diri kita daripada apa ni dia kata ni,
masih terbelenggu dengan belitan dan cengkaman nafsu. Tips untuk merdeka daripada nafsu dan sisi diri yang buruk, agar sentiasa merasa Allah sebagai CCTV yang tak akan terlepas daripada pandangan kita. Inilah iman. Inilah akidah yang kita nak tanam, bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kita buat. Sebab itulah para sahabat Nabi Ridwanullah anhum ajma'in, mereka bersungguh untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam apa situasi sekalipun. Kita duduk di zaman yang begitu mencabar sekarang. Sama ada orang muda, cara orang muda, orang tua ada ke ujian cara orang tua, Ustaz? Ada cara orang tua, ada cara orang muda. Ada ujian kepada orang miskin, ada ujian kepada orang kaya. Ada ujian kepada orang biasa-biasa macam kita semua ni. Ada ujian pada orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang ada peluang-peluang duniawi di hadapan mata dia. Kadang-kadang sehingga menyebabkan tergadai prinsip agama yang selama ni dia pegang. Jadi disitulah perlu kekuatan iman untuk kawal diri kita. Dia panggil inner system. Ada kekuatan dalaman yang akan kawal diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa bahawa segala tindak tanduk kita akan ada kesan dia, Ustaz. Kalau kat dunia ni dia layan kehendak nafsu, Ustaz nak tanya belitan nafsu, dia layan pada kehendak nafsu, dia akan ada kesan di dunia. Dia akan menyesal kat dunia lagi. Dia akan terasa dia tersilap langkah masa kat dunianya lagi. Dan ada juga kesan di hari akhirat nanti. Selepas kematian juga ada kesan. Jadi kita kena berwaspadalah. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rasulullah ajar doa ni, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku meminta petunjuk darimu. Makna kita dalam segala kerja buat kita minta Allah pandu semua kita. Setiap tindak tanduk. Bukan masa istikharah je, nak bini je istikharah. Tapi dalam setiap tanduk, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf. Yang kedua minta takwa. Takwa tadi tu yang jaga kita daripada belitan nafsu yang Cikgu Khairul Nisa tanya ni. Takwa wal afaf, dan kita menjaga maruah diri kita, wal ghina, dan kita memiliki hati yang tidak berharap. Maknanya hati yang kita ghina ni kaya hati. Orang yang kaya hati, dia tidak, maknanya dia tidak teringin dengan perkara-perkara yang kalau dia dapat dalam masa yang sama mengundang kemurkaan Allah. Itu ghina. Wallahu alam. Terima kasih yang bertanya. Ustaz, saya teringat macam Ustaz sebut tadi, bahawa kalau berkenaan dengan nafsu, dan lebih-lebih lagi kita berada di suasana akhir zaman, kalau kita tengok dalam berkenaan dengan cabaran-cabaran yang kita akan hadapi ni, kita boleh tengok dalam surah Al-Kahfi tu, Ustaz. Ada Al-Kahfi dalam 4 topik yang besar, antaranya berkenaan dengan cabaran iman, cabaran harta, cabaran berkenaan dengan ilmu, dan cabaran berkenaan dengan kuasa. Boleh Ustaz kongsikan sikit bagaimana kita nak realisasikan? Tak apalah, kita lari sikit tajuk, sebab saya rasa cara mudah untuk kita nak motivasikan diri, pertama dengan kita ambil pandangan-pandangan ulama, dan kita ambil juga the best solution, iaitu Al-Quran. Boleh tak kongsikan sikit berkenaan dengan macam mana nak jaga nafsu kita mengikut dalam surah Al-Kahfi yang 4 saya sebut tadi, kisah besar itu. Bila Ustaz sebut tentang surah Kahfi, Ustaz, memang dalam surah Al-Kahfi menarik, banyak pengajaran. Nombor 1 sekali kita kena faham bahawa surah Kahfi ni turun zaman Mekah. Surah Kahfi adalah surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditindas, ditekan, ada sahabat yang diseksa, kena boikot, zaman susah. Turunnya surah Al-Kahfi, kisah anak-anak muda yang menyelamatkan akidahnya pergi duduk dalam gua. Sebab sekeliling jahiliyah masa tu, maknanya isyarat bahawa kita perlu
Selamatkan akidah kita. Walau apa keadaan sekalipun, selamatkan akidah. Anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, masyarakat, selamat dulu. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Dan kisah ini sangat-sangat banyak pengajaran. Yang paling utama sekali, adanya hikmah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Ini perlu kita fahami. Khidir bocorkan perahu, Khidir bunuh budak, Nabi Khidir tolong beki dinding, walaupun orang kedekut, tapi Nabi Khidir tolong juga, tak ambil upah pun. Rupa-rupanya ada banyak hikmah yang tersirat di sebalik kisah ini. Jadi para sahabat yang di Mekah ni, sedap pula bau lauk makan tengah hari. Dia orang masak sedap pula bau. Ni sedap makan dulu kat tempat orang makan ni. Tak ada bau. Bau. Sedap pula. Benda dah ingat tadi kita dah bincang benda surah Kahfi. Surah Kahfi. Jadi dalam surah Kahfi ni nak beritahu bahawa segala yang berlaku itu ada hikmah. Cuba Ustaz bayang kisah Khidir dengan Nabi Musa, cerita tentang hikmah di sebalik. Surah Kahfi ni turun bila? Turun ketika Nabi dan para sahabat ditekan, ditindas. Jadi bila para sahabat baca kisah Khidir dengan Nabi Musa, Khidir dengan Nabi Musa, Zahir nampak bocor perahu, Zahir nampak budak kena bunuh, tolong orang kedekut, tak ambil upah, itu Zahir. Tapi ada hikmah di sebaliknya. Maka para sahabat yang baca surah Kahfi, dia jumpa kisah ni, maka para sahabat pun tengok, kita sedang ditindas kat Mekah, kita sedang diseksa, sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Mari surah ni. Dan kisah bagaimana Zulkarnain yang Allah berikan kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini. Dan di akhir kepada perjuangan manusia, akhirnya Allah akan tolong dan beri kemenangan kepada orang beriman. Jadi para sahabat jaga akidah Ashabul Kahfi, cari hikmah, walaupun kena seksa susah hikmah. Kita akan berakhir dengan mendapat kemenangan. Zulkarnain memerintah. Bila Allah Ta'ala beri pertolongan, Allah Ta'ala beri kuasa pemerintahan atas muka bumi ini, maka laksanakanlah ia dengan penuh jujur, laksanakanlah ia dengan sebaik mungkin. Moga-moga ia menunaikan amanah daripada Allah. Dan begitu juga dengan kuasa itu, dia dapat kuasa. Dengan kuasa tadi, ia memerdekakan jiwa-jiwa manusia supaya kembali kepada ubudiyah, menghambakan diri pada Allah. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Kisah kita berkongsi topik berkenaan dengan Ashabul Kahfi sebagai respon soalan kepada Cik Engku Khairun Nisa. Kerana apabila kita bincang berkenaan dengan tekanan dan cabaran, ya, memang benar setiap orang akan berdepan dengan cabaran-cabaran ini. Bahkan kenapa insya-Allah mungkin bermula malam ini sampailah akhir Jumaat petang, Nabi gesa kita baca setiap minggu surah Al-Kahfi. Kenapa? Kerana dalam isinya bercerita berkenaan dengan cabaran yang akan kita hadapi. Cabaran iman, betul Ustaz? Cabaran harta, cabaran berkenaan dengan ilmu, dan cabaran berkenaan dengan kekuasaan. Keempat-empat ini semua kita akan ada. Saya sebagai seorang suami, ada kuasa sebagai suami, ada apa ilmu, semua yang saya hadapi bersama dengan Ustaz, dan semua orang yang ada akan berdepan dengan empat cabaran ini. Maka insya-Allah kita pakak-pakak cari, kita dengar apa yang Ustaz sebut tadi, balik nanti kita pakak belek resolusi daripada Allah surah Al-Kahfi kalau berdepan dengan soalan tip macam mana nak merdeka daripada nafsu. Baik. Soalan yang terakhir Ustaz. Baik, insya-Allah. Sebelum kita minta nasihat daripada Ustaz lah untuk kita semua. Baik, soalan terakhir. Bertopik berkenaan dengan kemerdekaan. Sebenarnya, apa sebenarnya kemerdekaan yang sangat diimpikan oleh umat Islam? Kemerdekaan yang sangat-sangat didambakan oleh umat Islam. Adakah kemerdekaan negara saja? Adakah kemerdekaan jiwa saja? Ataupun bagaimana Ustaz? Dipersilakan. Bila soalan terakhir Ustaz ni jadi power pula soalan Ustaz. Soalan terakhir paling power.
kemerdekaan yang paling utama bagi kita, bagi orang beriman. Kita nak merdeka daripada api neraka di hari akhirat nanti. Bagaimana doa yang kita ulang-ulang di hujung setiap kali bulan Ramadan, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan batang tengkuk kami daripada azab neraka-Mu. Hari Arafah, hari siang yang paling mulia dalam setahun, antara doa yang paling utama, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang dimerdekakan daripada azab neraka-Mu. Jadi merdeka yang paling utama ialah kita merdeka daripada azab Allah dan kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling utama sekali bagi orang beriman, bagi orang Islam, dan kita kena tanam dalam jiwa anak-anak kita. Di samping kita bersyukur dan kita meraihkan juga kemerdekaan kita di atas tanah air kita ni. Kita sambut hari kemerdekaan, kita juga kena ada jiwa patriotik, sayang kepada negara, menghargai jasa-jasa para pejuang yang terdahulu. Dan kita jaga kemerdekaan, kita isi kemerdekaan itu dengan aktiviti usaha yang membawa kemajuan negara, menambah kesejahteraan dan keharmonian masyarakat, dan yang paling utama, kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucap terima kasih sekali lagi pada pihak Duat Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu di atas jemputan untuk berkongsi sedikit ilmu ni. Mari di hotel Paya Bunga Hotel pula. Sedap pula forum tepi kolam ni, ada orang atas air pula, tu paling best tu. Allah. Biasa kalau kita forum ceramah air masuk je. Hari ni fresh orange. Allah. Terima kasih pada Duat dan pada para penonton, boleh teruskan share, tolong like dan follow Facebook Duat ini. Ada perkembangan-perkembangan program-program terkini, insya-Allah dimaklumkan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sanggup meluangkan masa bersama dengan kita, datang daripada Shah Alam jauh untuk meraihkan warga negeri Terengganu ini, insya-Allah. Dan ucapan terima kasih juga saya kepada penganjur Cik Chat Santai Da'i ini, iaitu Duat Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu. Dan terima kasih juga kepada unit penerangan Darul Iman, dan ucapan terima kasih juga kepada tuan rumah tempat kita ni Ustaz, Paya Bunga Hotel, mana insya-Allah perkhidmatannya yang terbaik dan hotel syariah compliant, insya-Allah. Baik, saya rasa kita sudah berada di penghujung, dan insya-Allah moga-moga perkongsian yang Ustaz sampaikan dan perkongsian yang tuan-tuan yang berkongsi, bertanya soalan, moga-moga diberikan keberkatan daripada Allah, dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkan apa yang kita khabar, apa yang kita cakap, dan Allah mudahkan apa yang kita belajar hari ini, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.